Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi kita dalam latihan AutoCAD yang kedua. Okey, apa yang kita nak lukis hari ini adalah gambar rajah yang ini. Di sebelah saya ni. Okey, itulah gambar rajah yang kita lukis hari ini. Mudah saja tapi kalau first timer agak susah lah. Alright, so tanpa melengahkan masa kita pergi ke skrin yang seterusnya lah. Iaitu yang ini. Alright. Okay, so bagaimana nak mula? Alright. So nak mula dia macam mana nak mula? Okay, cara nak mula dia mudah saja, jangan fikir susah. Okay, kita nak besarkan skrin takut dia tak muat, tak nampak tepi ni. Okay, so yang penting kita mula melukis. Ada banyak benda yang kita nak kena set up. Yang pertama adalah kalau dah set up sebelum ni, kita boleh set up lah. Tak perlu dah set up. Tapi kalau dah set up, kalau belum set up, kita boleh kena set up. Okay. Kat sini ialah apa yang kita nak set up. Kita kena klik kanan atas ni. So kita akan select lah jenis-jenis snap setting lah. Sama ada nak ambil tangent, nearest. For this case, quadrant ni penting. Intersection, perpendicular tak perlu kot. Endpoint, midpoint, center ni penting. Tiga atas ni penting. Yang bawah ni bergantung pada keperluan. Kalau nak guna, klik kanan, select je lah yang mana nak guna. On. Okay, alright. Okay, ini untuk ni apa nama ni? Dia punya object snap. Okay, yang kedua adalah ini setting yang kita kena buat. Object snap tracking iaitu polar tracking. Okay, polar tracking kita make sure kita ubah kepada 10 darjah. Nak buat increment 5 darjah pun boleh, 10 darjah pun boleh. Tapi 5 macam jarang gunalah, 10 lah. Sebab apa? Sebab polar tracking ni, okay, contoh kalau kita nak buat garisan, kita buat kat sini. Nampak hijau tu? Itu adalah polar tracking. Hijau, nampak garisan hijau. Itulah polar tracking. Polar tracking ni untuk apa? Untuk memudahkan kerja kita lah. Macam ni dia nampak. Nombor 4, 5, 6, 7 dia berubah-ubah. Dia tak susah nak kontrol. Tapi kalau ada hijau ni mudah nak tracking. Nak buat garisan dengan sudut sekian-sekian pun boleh. Tak ada masalah. Okay, pun boleh. Tapi kalau kita klik kanan kat sini, object snap setting, ambil polar tracking. Kalau kita ubah kepada 5 pun boleh, tak ada masalah. Okey. Nampak? Dia akan increment 5. Setiap 5. 15, 20, nampak? 25, 30, 35. Tapi kadang-kadang, kalau dia rapat sangat, dia akan jadi annoying. Nampak? Dia tracking banyak sangat. Okey. Alright. Okey. Itu adalah polar tracking. Polar tracking. Okay, so enough about that. Kita kembali kepada klik kanan kat sini. Object snap setting. Polar tracking saya nak letak berapa kau nak pun boleh, tak ada masalah. Okay. Alright, saya biasa 10 lah. 10 mudah sikit. Okay. Tapi kalau katakanlah dia nak 3 darjah, 23 darjah, takkanlah korang nak tracking setiap satu angle kan? Itu ada cara dia lain lah. Nanti saya akan terangkan lah. Okay, cara dia macam ni lah nak buat garisan tu. Senang je. Nak buat garis sudut 3 darjah. Dia tracking pada 5. So macam mana nak buat? Kita tekan add. Katalah panjang dia berapa? Katalah panjang dia 1000 lah. Katanya 1000. Ni macam besar sangat tapi tak apa. Nanti saya kecilkan 1600. Lepas tu letak sudut. Kalau untuk sudut, tekan sudut yang macam dia tunjuk kat tepi tu. Yang dia tunjuk situ. Tu sudut dia. Dalam keyboard, shift sebelah M. Shift koma. Tu sudut dia. Okey, berapa sudut kita nak? 3 darjah. Letak 3 darjah. Tu dia dapat lah 3 garisan 3 darjah. Tapi ni akan leceh lah sikit. Sebab kita nak buat garisan ni, nak kena ingat apa semua. Kalau polar tracking tu, kalau kita buat garisan kan, dia dah hijau tu.
Awak letak je berapa panjang yang awak nak lah. Katakanlah nak letak 2000 kan. 2000 lah. Sudut kita dah set lah yang hijau tu. Okay, alright. Okay. So macam mana kita nak mula yang ni? Okay. Biasanya kalau nak mula, pastikan dia bermula dekat origin. Tapi origin tu kosong-kosong lah. Dia kan pakai Cartesian coordinate kosong-kosong, tapi kita tak nak pakai kosong-kosong. Boleh je dia mula di mana-mana. Tak perlu mula dari origin lah. Okay. So let's say lah kita nak lukis. Garisan yang kita nak lukis yang pertama adalah garisan ni lah. Garisan ni, garisan ini dan garisan ini lah. Ini nampak garisan ni. Ingat balik yang saya ajar dalam half semester yang pertama. Ini garisan apa ni? Ini adalah garisan center line. Ini adalah center line, ini adalah objek garisan. So macam mana nak buat garisan, nanti saya akan tunjuklah macam mana nak buat garisan yang berbeza. Okay, sekarang kita mula kat mana? So for this case kita nampak produk ni adalah simetri. So kita boleh bermula di sebelah kanan sahaja, lepas tu kita mirror sebelah kiri, ataupun mula sebelah kiri, mirror sebelah kanan. Itu kelebihan kalau gunakan AutoCAD lah. Alright, so kita mula dengan yang boleh mula mana-mana dulu. Bagi saya suka mula daripada garisan ni dulu lah. Garisan ni dulu. Okay, garisan ni panjangnya adalah 12.3. So kita buat garisan. Mulalah mana-mana. Katakanlah mula sini. Nak panjang berapa? 12.3. Alright. Tapi kalau kita perasan dia sangat kecil. Kecil sebab scale terlalu besar. So kita kena zoom. Zoom, macam mana kita nak zoom? Okay, ada command pakai zoom, ataupun kita ada button zoom macam ataupun scroll ke depan je. Scroll ke depan dia boleh zoom. Ataupun tekan Z, enter, ALL untuk all semua sekali. Di zoom semua sekali lah. Tapi dah hilang. Ni ada kat sini. Dia akan zoom, tapi kecil sangat. Tapi the best pakai scroll lah. Okay. Alright, dah dapat dah. Okay, sebab grid saya ni grid besar, so nampak dia luar daripada kotak. Sebab lukisan ni kecil sangat. Okay, so garisan yang pertama dah siap. Kemudian kita buat garisan yang mana? Garisan yang tengah ni pula. Garisan yang tengah ni. So, macam mana kita buat? Ambil je garisan. Cari titik tengah. Titik tengah. Kalau awak tak on titik tengah dekat sini. Kalau midpoint ni awak tak on, nanti kita cari. Nanti kita cari, dia tak akan jumpa. Sebab tadi dia tak refresh lagi. Tak jumpa. Nampak? Tak jumpa. So, kita kena on object snap setting ni untuk mudah kita lah. On midpoint. So, dah jumpa. Dah jumpa. Tarik ke atas. Panjang dia adalah, ialah lebih sikit. Dah lebih sikit. Dia 12.3. Dibahagikan dengan 2, iaitu 6.15. Lebih sikit adalah 8.90. Okey dah. Pastikan dia tegak. Nampak sudut 90 darjah. Dia tulis dari situ. 90 darjah. Pastikan dia tegak ke atas. Okey. Klik pun boleh. Okey, alright. Seterusnya, apa yang kita kena buat adalah bulatan ni lah. Bulatan ni. Okey, bulatan. Separa bulatan. Macam mana kita nak buat separa bulatan ni? Mudah saja. Separa bulatan ni kita menggunakan circle. Ada dua cara. Sama ni kita nak buat circle. Ambil circle, klik circle. So, ambil. Dia akan suruh cari mana titik tengah bulatan tersebut. Titik tengah kat sini ya. So ambil kat sini lah. Okay. Lepas tu kita tak perlu bubuh diameter. Kita just bagi sambung je dekat sini. Tengok. Dia dapat radius dia 6.15. Sebab kita set dah 12.3 kan. So diameter dia 12.3. Ataupun kita boleh buat tekan D untuk diameter. Berapa diameter kita? Diameter kat situ adalah 12.3. Okey, sama juga. Kalau nak klik kat sini pun boleh. Dia buat circle. Klik kat sini. Kebetulan kita dah buat 12.3. Biar sampai sini, automatik dia akan dapat dia punya bulatan yang kita nak. Ataupun kita buat circle. Dia suruh bagi tahu berapakah diameter dia. Diameter dia adalah 6.15 macam kita kira tadi lah. Pun boleh. So kalau kita tak percaya, kita tengok klik kanan di atas ni. Sorry, klik kiri, lepas tu klik kanan. Properties, kita tengok dia punya diameter dia berapa. Okay, radius 6.15, diameter 12.3. Okay.
Alright. Seterusnya, itu satu cara. Dia ada banyak cara. Lepas tu apa yang kita kena buat, kita kena trimkan dia. Trim. Nama dia trim lah. Trim. Trim untuk potong lah. Trim. Klik kat sini trim. Settle. Dapat separa bulatan. Okay, itu trim. Ataupun cara yang seterusnya, kita ambil arc. Tapi arc ni ada banyak. So arc ni, benda pertama yang kita pilih adalah kita bermula dengan center. Lepas tu kita ambil dia punya center. Ini bermula dengan center. Center mana center? Okay, center. Start end sama ada pun saya tak sure. Semalam dah try. Ni kot. Saya center start end. Center start end ke pun boleh. Center start end pun boleh. Saya rasa center start end lah. Center start end. Ambil center dulu. Mula daripada sini. Berhenti daripada kat situ. Pun boleh. Pun boleh. Tapi jangan, kalau kawan buat, tadi saya tekan Ctrl Z untuk undo. Ataupun tekan button ni untuk undo lah. Biasa kat mana software semua dia pakai Ctrl Z untuk undo lah. Untuk shortcut lah. Shortcut. Word ke semua dia pakai Ctrl Z sebagai undo. Okay, semula. Up kita pilih. Start end. Tapi ambil pusat arc tu. Lepas tu jangan mula daripada sini. Sebab kalau awak mula dari sini, awak pergi situ. Nampak? Dia adalah ikut. Dia lawan jam. Tempat lukisan dia adalah lawan jam. Dia kena pusing balik. Tak boleh. So, kena ambil. By default dah select. Kalau kita dah select, yang ni akan jadi pilihan kita. So, seterusnya just klik je lah. Tak perlu lagi kita nak tekan drop down dulu. Ini drop down. Kita just tekan je untuk terus gunakan dia. Saya ambil center. Ambil mula-mula sekali. Lepas tu ujung-ujung. Itu cara dia. Alright. Itu mudah. Sekarang kita masuk yang susah sikit. Sekarang kita ada arc yang kat sini. Tapi radius dia 4.1. Macam mana kita nak buat arc ni? Okay. So macam ni kita nak buat arc ni. Kita cuba arc yang sama. Okay, tadi. Tekan center. Lepas tu panjang berapa? Okay, panjang dia bagi 4.1 lah. So maknanya kat sini 4.1. So yang ni adalah terletak 4.1 juga. Okay, lepas tu kita pusingkan dia. Dan biar dia cantum dekat sini. Klik, letak je. Klik je. Dah dapat. Tapi kita tak boleh nak bezakan. Nak bezakan antara garisan ni dengan putus-putus dengan garisan objek. So macam mana kita nak buat? Ini ada cara dia. Nama dia kita namakan dia sebagai layers lah. Layers. Saya besarkan sikit supaya layers tu nampak. Ni layers. So layers. So by default layers kita untuk objek ni layer kosong lah. Ni layer dia. Kita klik layer properties. Ya Allah, mana di bawah? Tak ada tarik. Ya Allah. Macam nak tarik? Okay. Okay. Layers kat sini. Kita kena check lah. Kita tambah. Kita boleh tambah dekat sini. Nampak ada macam ini. Sorry. Ini. New layer. Ni adalah untuk new layer. Sekarang kita nak buat layer. Nama dia layer sebagai center line. Tambah namakan dia center line. Ataupun awak nak bagi nama apa pun boleh. Contoh. Garisan tengah. Ya ke? Saya tak tahu. Okey, tapi garisan dia pun sama, masih sama. Masih masih garisan lurus, masih garisan lurus. Saya nak pasang sikit. Dia masih garisan lurus. So macam mana kita nak buat? Kita akan jadikan dia jenis garisan dia. Okey. Kita klik dekat sini untuk adjust garisan dia supaya kita boleh cari garisan yang kita nak. Nak cari dekat mana? Cari dekat load. Load. Cari garisan center. Center. Tapi ini boleh pilih lah mana-mana nanti kita scale down. Center lah, ambil center. Sebab dia kecil kan. So kita ambil yang kecil. Okay. Lepas tu kita klik atas center ni. Baru kita okay.
So dia akan jadi center. Alright. Tapi sekarang ni apa yang masih aktif, setakat ni yang masih aktif adalah kosong lah. So macam mana kita nak tukar garisan ni kepada garisan yang kita nak? Macam mana kita nak tukarkan dia? Just select je lah yang mana kita nak select. Klik je, klik biasa. Klik yang ni, klik yang ni dan klik yang ni lah. Lepas tu apa yang kita buat, kita ambil layers. Layers ni lepas tu kita tukarkan dia kepada garisan tengah. Okay. So sekarang dia dah jadi garisan tengah. Tapi tak nampak centerline. Kenapa tak nampak centerline? Sekarang ni adalah yang ni dah jadi ke? Sekejap. Sekarang ni adalah garisan tengah, nampak kan? Jadi garisan tengah. Yang ni garisan tengah. Tapi tak nampak sebab apa? Sebab skala garisan ni terlampau kecil. So apa, kalau kita zoom, scroll ke depan, zoom, memang jauh gila punya zoom. Memang susah, tak sesuai, zoom ni sakit, lambat. So cara dia, apa yang kita buat, kita kena scale down dia. Saya lupa dah scale lagi macam mana. So garisan tengah ni, kita select garisan tengah ni. Okay, macam mana nak select? Layer properties, kita offkan garisan objek, offkan garisan ni, kita off, kita tutup lampu lah. Layer off ini. So yang ni adalah ni ya. Double klik untuk hidupkan dia, double klik untuk aktifkan dia. Kita layer lah. Okay, double klik untuk hidupkan dia. So sekarang kita dalam mode garisan tengah. Ataupun kita boleh saja pergi dekat sini, tukar nak garisan mana. Ini tak boleh lah sebab kita dah off semua kan. Keep the turn the current layer off. Turn the layer off. So sekarang kita nak jadi garisan tengah. Alright, so garisan tengah ni, macam mana kita nak buat? Kita select semua, Ctrl A. Ctrl A tu select semua lah. Ataupun awak just, macam saya ajar itu, tarik daripada bawah. Yang mana kena tu, yang tu selected lah. Alright, so sekarang kita nak tukar benda ni kepada garisan tengah. So, bukan, memang dah garisan tengah, cuma dia tak nampak kan. So, klik kanan properties. Kita ubah dia punya scale dia mana. Ni scale. Scale dia terlampau kecil sebenarnya. Nak tengok, so kecilkan lagi. Which is kita letak value dia 0.0. Sebab nombor dia kecil sangat. So, dia akan nampak lah garisan tengah. So ni akan jadi garisan tengah lah. Nanti saya tengok macam mana nak jadikan dia kepada tak perlu nak ubah scale dekat sini, kita ubah dekat layer punya scale. Nanti saya tengok kalau ada cara dia lah. So kita onkan balik. Ni onkan balik. Alright. Tu nampak lah. Inilah garisan yang kita dah buat sekarang. So inilah garisan tengah. Okay, ni kita abaikan. Lepas tu saya kena checkkan sikit. So sekarang kita nak buat garisan yang ni pula, yang tepi ni. Tepi sikit lah. Ciao. Allah, dia besar pula. Okay, okay. So sekarang kita nak buat garisan ni pula. So dia nak buat garisan 120 darjah ni. Macam mana nak buat garisan 120 darjah? So susah sebenarnya nak buat. Boleh, tapi agak mengelirukan sedikit. So cara ni kita buat garisan, kita buat garisan apa nama dia? Kita buat garisan, sekarang ni kita on garisan apa? So garisan yang tengah apa? On adalah garisan tengah. So kita kembali kepada garisan objek. Right. So dah sekarang dalam garisan objek. Saya tengok balik. Okay, garisan objek, klik line. Lepas tu kita buat satu garisan. Kita buat sudut yang sini 30 darjah. Sebab kalau sini 30 darjah, dia sama lah. Sini 30 darjah. Ini 30 darjah, 30 tambah 30 akan jadi 60. Total sudut ni adalah 180. 180 tolak 30, tolak 30, dia akan jadi 120. So, dia ada simple matematik sikit lah. So, okay. Tracking pada 30 darjah. Lebih sikit tak apa. Nanti kita nak buang. Nak simpan pun boleh, nak buang pun boleh. Okay. Satu letak je, klik garisan, ambil titik tengah.
tarik je yang lebih sikit tak apa. Kita just nak apa? Nak kasih dia ada rujukan. Episode 30 darjah. So sekarang ni kita nak mula buat garisan yang ini. Okay. So sekarang kita kena buat garisan yang bawah dulu ataupun yang atas dulu, terpulang. So cara dia kita buat garisan mana, kita buat lengkungan yang bawah dulu lah. Yang bawah dulu. Okay, lengkungan yang bawah kita tahu radius kat sini adalah 4.1. So yang ni 0.9. 4.1 sampai sini. So tolak dengan 0.9 dia akan jadi 3.2. So kita kena buat arc yang sama macam tadi. Mula daripada tengah. Lepas tu ambil yang selari dengan ni ya. Selari dengan ni ya. Rendah sikit. 3 point berapa tadi kita kira? 3.2. 4.1 tolak 0.9 dia akan jadi 3.2. 3.2. Okay. Yang ni tak apa lah, tak ada masalah, just klik je. Just klik je. Yang penting dia jatuh atas tu. Okay, seterusnya apa yang kita perlu buat adalah yang garisan yang lengkungan ke atas ni lah. Arc yang ke atas. Tadi 4.1, so kita kena tambah dengan 0.9, so dia akan jadi 5. So kita buat yang sama, arc. Ambil titik tengah ni, type 5. Sebab dia dah keluar kotak kat kotak tu kan, 5 point something kan, kita letak 5. Type 5, lepas tu tekan enter. Lepas tu tarik lah sampai dia berjumpa dengan yang tu. Okay, dah jumpa kan? Klik je. Alright. So tak percaya kita boleh check. Klik tangan properties, kita tengok lah properties dia berapa. Radius dia 5, nampak? Radius dia 5. Yang ni pun sama. Yang ni kita off. Macam mana? Klik. Tekan escape untuk unselect. Nampak? Radius 3.2. Okay. Start angle 30 and angle 120. Okay. Ni boleh simpan lah kalau serabut bangkah je lah. Kalau tak serabut simpan je lah. Okay. So seterusnya apa yang kita buat? Kita kena buat arc yang sama lah. Arc yang sama pula. Tekan escape dulu. Mula daripada sini tapi dia macam kacau sebab dia tutup kan pangkah. Kita ambil arc yang sama, mula daripada sini sampai sini. Tapi kita ambil titik tengah dulu. Titik tengah dulu adalah yang ni lah. Titik persilangan. Ambil yang cross. Jangan ambil yang segitiga ni. Segitiga ni adalah midpoint. Midpoint garisan ni. Garisan ni. Okay. Alright. So kita ambil ni. Okay. Dia punya intersection. Ambil intersection. Kalau tak ada intersection, klik kanan. Atas ni. Ambil intersection. Okay, sekarang intersection ada mula dekat sini. Okay, macam kita ingat balik, dia wujud daripada ikut jam lah. So maknanya daripada sini ke sini lah. Okay. Jangan mula daripada sini ke sini, nanti dia tak keluar. Mula daripada sini, bukan ikut jam, dia lawan jam. Sampai sini. Okay. Baik, Allah. Okay, dia auto setiap. Dia ada cara kita bertarik je stretch ni, tapi itu advance lain jadi. Ambil arc, ambil situ, ambil titik tengah, titik silangan, tambah situ sampai end point yang tu. Okey, dah jadi satu. Lepas tu satu lagi, ambil arc, mula daripada titik tengah silangan ni, mula daripada sini lah. Jangan mula daripada sini pula, nanti kan lengkung jadi macam tu. So kita mula daripada sini sampai ke situ. Okey, dah siap yang bahagian. So yang garisan ni sama ada orang nak buang ataupun nak delete, ulang lah. Nak buang nak delete sama. Nak apa? Nak delete ataupun nak hide sama. Dia nak hide cara macam ni lah. Kita buat, pergi kat layers, kita tambah lagi satu layer. Dia tambah layer. Sekejap, cari properties. Ni tambah layer, tambah layer. Ni kita nak bagi apa? Ini nama dia, kita jadikan dia sebagai construction. Okay, construction. Dia nak membantu kita lah. So, continuous. Alright. So, macam mana kita nak buat? Kita select yang ni. Select yang ni. Makan. Lepas tu klik kanan. Properties. Kita tukarkan dia kepada garisan. Layer apa? Layer construction.
Okay. Alright. So dia dah jadi construction. Kita pangkah. Lepas tu kita buka layers ni. Okay. Layers balik. Mana? Alamak. Sini. Layers. Lepas tu kita off construction. So dia akan hilang. Tapi dia just tak nampak je lah. Bukan hilang, dia tak nampak je. Kalau on nak on balik, kita tekan balik. So kalau benda ni berguna pada masa akan datang, kita buat lah macam ni. Okay. So kita ada yang ni construction, yang ni garisan tengah. Okay. Alright. Seterusnya dah siap dah bahagian atas, kita pergi ke bahagian bawah. Okay, macam mana nak gerakkan ni? Ni nama dia pen. Macam mana nak pen? Pen dia tekan scroll button, tekan scroll button. Bukan scroll button. Tekan dan hold scroll button. So kita gerakkan lah. So, ni untuk mudah kerja lah. Pen ni mudah. Kalau pada zoom alamak. Zoom mana? Hilang. Zoom dah hilang. Zoom boleh juga kalau nak ejah-ejah kan. Tapi tak berapa precise lah. The precise pun is kita guna apa? Gunakan pen. Okay, seterusnya kita nak buat bulatan yang bawah ni. Bulatan yang bawah ni berada 2 titik ke bawah dengan diameter 3.6. So, dia ada banyak cara. Sekarang saya nak ajar cara lain, iaitu menggunakan method move. Ada 2 cara. Saya akan tunjuk 2 cara lah. Cara pertama, kita buat garisan. Ambil dari situ. Turun berapa? 2 kan? 2. Nak cari titik tengah. 2. Tekan 2. Enter. Okay, dah dapat lah. Kita dah dapat titik tengah untuk bulatan kan. Lepas tu buat circle, klik center. Dia bagi dengan cara diameter, kena tekan D untuk diameter. Lepas tu letak value dia 3.6. 3.6. Okay, dapat lah. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita buat circle dekat garisan tengah ni. Dengan kita kena letak diameter dia D 3.6. Ataupun tadi kan cara itu nak buat bulatan, circle, klik sini. Sebab dia dah bagi yang tadi kan nilai yang sama, kita just tekan enter je. Enter je sebab nilai tadi nilai yang sama. So tak perlulah kita nak letakkan value dia setiap satu, kecuali nilai yang berbeza. Kalau diameter berbezalah dia punya apa nama ni, dia punya diameter dia. Alright, size dia. Okay, so kemudian apa yang kita kena buat, kita ambil yang ni, move. Lepas tu arahan dia tengok kat bawah ni, apa yang kita kena buat. Itu yang mudah AutoCAD ni. Select object, klik macam biasa. Lepas tu tekan enter. Okay. Lepas tu nak mula daripada mana? Specify base point. Kat mana kita punya starting point? Starting point kita nak letak dekat daripada sini lah. Sini. Ambil ni. Endpoint boleh. Ambil point lah. Siapa nak endpoint? Kita nak gerak ke mana? Kita nak gerak ke bawah. Tapi dia ada tracking. So kat mana kita nak letak? Kita nak letak dekat bawah. Okay. Lepas tu kita masukkan je lah nilai dia. Nilai dia berapa? Nilai dia 2. Masukkan 2. Enter. Automatik dia turun ke bawah 2. Kalau nak turun 5, tekanlah 5. Okay, kalau alamat silap lah, patutnya 5 kan. Tekan Ctrl Z undo. Method yang sama. Klik. Select object dah. Dah select object, tekan enter untuk dah cukup dah untuk select. Enter. Lepas tu kita specify base point. Mana satu point kat mana? Kat sini lah. Lepas tu tariklah ke mana yang kita nak. Katalah nak gerak sini sebanyak pada sudut, pada tracking 2 atau 20 darjah. Berapa jarak ni? Katalah jarak dia 12. Tak lah 12. Okay. So method move, select, enter. Allah, hilang pula. Move, select, enter. Lepas tu ambil base point. Masukkan nilai yang kita nak. Berapa? 2 kan? Kita ke bawah. Alright. Okay. Seterusnya, benda ni boleh apply juga lah kepada apa yang ada kat sini. Dia boleh apply juga. Lepas tu kita, yang penting kita tahu distance dia berapa, jarak dia berapa. Okay. Seterusnya adalah kita buat garisan ya. Garisan straight. Lengkung ni kita boleh abaikan dulu. Kita abaikan. Kita buat kemudian. Kita buat garisan straight bawah dan straight sini. Okay.
So garisan straight bawah berpanjang dia 2 tambah dengan 7.8 iaitu 9.8. So buat garisan, ambil daripada sini, turun ke bawah, pastikan ada tracking hijau duduk 270 darjah, 9.8. Tekan 98, tekan type 98 dan tekan enter. Okay, seterusnya yang tepi ni tak perlu kita tarik sampai hujung. Apa yang kita kena buat, kita tarik sini, okay, biar dia dapat hijau. Lepas tu tarik daripada atas, biar dia tracking. Okay, dia tracking sampai dia cross dekat sini. Dah cross ni, kita klik je. Kita dah dapat titik ni, ujung ni. Sebab apa yang kita nak buat, proses ni kita nak gunakan proses mirror. Tak perlu buat belah sini. Belah sini tak perlu buat. Right, so seterusnya, okay, seterusnya adalah kita buat garisan yang lengkung ni. Lengkung. Macam mana nak buat? Okay, dia ada banyak cara. Mula-mula kita nak cari garisan titik tengah yang ni, 5.4 daripada bawah. Macam mana nak cara? Nak gunakan ni. Ini kita gunakan konsep offset. Offset inilah offset. Dia ada banyak cara. Tak perlu, tak semestinya nak fokus pada satu cara sahaja. Okay? Kita guna offset. Lepas tu specify offset distance. Berapa jarak kita nak offset. So kita nak offset sini, nak pergi ke sini 5.4. Kita type 5.4 untuk dia punya distance dia. Lepas tu objek yang kita nak offset, iaitu objek garisan yang ni lah. Garisan yang ni kita offset ke atas 5.4. Lepas tu tekan escape. So sekarang kita dah dapat titik tengah untuk arc ni. Okay, so macam ni kita buat, kita pakai arc yang sama ataupun center, start, end. Ambil daripada situ, mula daripada berapa radius dia, 1.8. So 1.8 lah. So naik ke atas nama 1.8. Tu pusing. Itu cara pertama. Kalau korang macam korang pening lah, nature lah nak fikir macam mana nak buat. Korang ambil je bulat, letak kat situ, specify radius dia berapa. Radius berapa? 1.8 kan? 1.8. Kalau nak tukar diameter, kena tekan D dulu . Kena tekan D dulu. Jangan terus letak. Kalau dia bagi diameter, lepas tu kita terus masukkan net value. Tak boleh, kena tekan D dulu. Okay. So apa yang kita buat seterusnya, yang tadi kita buang, dia dah tak perlu. Atau nak hide pun boleh. Untuk properties, nak jadikan dia layer, construction atau construction hilang. Tu dah penggunaan ni. Alright. So yang ni kita nak trim lah. Kita gunakan trim. Trim. Klik yang mana kita potong. Okay. Alright. Dah dapat dah. Kemudian nak dapat lengkungan yang ni Okay, skip. Lengkungan yang ni. Yang ni dengan yang ni. Lengkungan dia radius tu 2.6. Ini nama dia fillet. Macam mana nak buat fillet? Ni fillet. Ataupun you guys type kat sini fillet. F-I-L-L-E. Walaupun dia ada T kat belakang, kita tak panggil dia fillet. Kita panggil fillet. Lepas tu letak radius dia dulu berapa. Radius kita tekan R. Ambil huruf yang pertama yang ada warna biru je. Tak perlu nak type semua. Tekan R untuk set radius. Berapa radius dia? 2.6. Tekan type 2.6. Tekan enter. Lepas tu select first object, select second object. Dah jadi radius macam. Tak percaya, klik sini properties. Radius 2.6. Quick property dia cepat hilang. Kalau property dia akan berkumpul dekat sini, lepas tu nak pangkah bagai kan. So kita pakai quick property untuk mudah. Contoh kita tengok bulatan ni kan. Di kanan, ambil quick properties. Lepas tu kita dah nampak. Kita escape je. Terus dia hilang. Tak perlu kita nak pangkah-pangkah dia. Ok, seterusnya yang terakhir. Bukan yang terakhir. Saya kata nak buat apa? Saya nak menggunakan mirror. Ni apa? Ni mirror. Select objek yang kita nak mirror. Klik yang tu mirror. Yang kita nak mirror yang mana? Daripada sini yang ni.
klik je yang mana yang awak yang nak kita nak mirror. Klik yang ni, klik yang ni, klik yang ni dan klik yang ni. Yang atas tak payahlah sebab dia dah ada kan. Yang ni pun tak payah. Dah siap, pilih, tekan enter. Biasa macam tu. Dah siap pilih, tekan enter. Lepas tu specify first point of mirror line. Kat mana point pertama untuk garisan mirror tu? Garisan mirror tu adalah garisan yang ni lah. Kita ambil lah yang ni. Ambil yang mana lah. Sini tengah-tengah ni pun boleh. Lepas tu kita ambil yang ni. Tak kisah, yang penting dia sepanjang garisan ni. So kita dah dapat lah. Erase source object. Maknanya nak padam ke yang ni? No. Okay. Dah dapat satu. Dan yang terakhir adalah benda lah ni lah. Benda lah ni lah. Macam mana nak buat benda lah ni? Benda lah ni leceh lah. Okay. So cara dia sama juga macam tadi. Sama ada kita nak cari dia punya center. Ataupun buat dulu lepas tu move. Terpulang pada apa yang korang suka lah. So kita boleh gunakan konsep offset kat sini. Ataupun kita boleh buat garisan. Kita nak dapat garisan tengah kat sini kan. Ataupun kita nak dapat garisan kat sini. Macam mana nak dapat garisan kat sini? Susah lah. Alright, so kita buat garisan tambahan lah untuk bantu kita buat kerja. Yang boleh kita dengar. Kat sini pun sama sebab dia tengah yang sama kan. So kita dengar lah. Saya cakap. Takut cakap selalu tak dengar. Okay, dengar kot. Okay, alright. So kita ambil titik tengah ni atau titik tengah ni pun sama. Tak ada masalah. Sambungkan lah. Sebab apa? Sebab kita nak mudahkan kerja kita. Kita nak garisan ni berada 2.3 daripada sini. So ada cara ni. Cara dia adalah kita namakan dia sebagai offset. Offset. Saya suka pakai offset. Berapa distance? Offset dia 2.3. Point kita dah klik lah. Sebenarnya mulai atas. Tapi sekarang ni nilai yang ni berapa? Property dia adalah 3.55 kan. Kalau kita adjust. Sekarang ni kita nak panjangkan dia berapa? 4.5 kan? So 4.5 bahagi 2 adalah 2.25. Saya nak buat sebelah. Saya nak buat sebelah ni. So kita jadikan panjang kat sini. Daripada sini ke sini 2.25. Macam mana kita nak buat? Klik kat situ. Lepas tu kita lengthen. Panjangkan. Boleh panjangkan. Kita nak panjang. Kalau pendekkan boleh kan? Saya cuba. Saya tak pernah cerai lagi. So kita letak 2.25. Boleh. Office. Tak boleh. Right. So sekarang ni kita nak stretch dia. Sekarang ni panjang dia adalah kejap. Office 3.55. Okay. So kita nak pendekkan dia. Macam mana buat alamat nak cerita letih lah. Okay, kita pendekkan dia biar pendek sangat. Cenonet jadi. Pergi dia pindahkan belah balik belah sini lah. Okay. Sekarang kita nak point ni je sebenarnya. Okay, so kita ambil garisan. Buat garisan situ. Panjang 2.25. Okay, alright. Yang ni kita buang lah. Itu cara pertama kan. Kita nak dapat titik tengah ni kan. Titik tengah bulatan ni je. Itu cara pertama. Cara kedua kita gunakan method yang ni lah. Ambil garisan. Ambil titik tengah ni lah. Titik tengah sama kan. Okay, naik berapa? Naik 2.3. Tak. Naik 2.3. Tak. 2.3. Kita dapat satu. Lepas tu tekanan ni berapa? 2.25 lah. 2.25. Dah dapat dah dia ni. Di tengah. Okay, alright. So seterusnya kita buat bulatan. Kena zoom sikit lah. Mungkin bila awak tengok dia kecil. Saya zoom sikit. Okay, alright. Tapi tengah garisan ni penting kan sebenarnya. Sebab apa? Lupa nak buat. Kita semua saya buat balik. Takut nanti korang lost. So kita buat garisan. Ambil dari sini. Gerak sebanyak 2.3 distance. 2.3. Kita nak pergi di tengah ni.
2.3. Ya Allah, saya ingat pula. Dia tak tracking betul sekali lagi. Sebab saya gerakkan mouse. Tangan ni sama lah tengah ni kan. Gerakkan dia 2.3. Lepas tu ke kanan 2.25. So, kita dah dapat lah. So sekarang kita buat bulatan per radius 1.2. Radius type 1.2. Lepas tu kita buat garisan. Ambil kuadran. Ambil kuadran kat sini. Okay, ambil kuadran. Atau kalau tak ada kuadran, klik kanan tengok. Ada tak mana kuadran? Kuadran ni ialah bucu-bucu dia lah. 0, 90 darjah, 180 darjah, 270 darjah. So kita buat garisan sekali lagi. Ambil kuadran, tarik sampai ke situ. Jangan ambil sampai di tengah. Ni kacau kacau. So kalau ni bahaya sebab titik tengah dia hampir sama dengan cross section. So kita kena cari sampai cross lah. So macam mana kita nak buat? So kita biar dia lebih. Biar dia tegak. Biar dia lebih. Yang kita terima. Yang ni atas ni rasa okey lah. Sebab dia tak ada di tengah. Tarik. Kita sampai jumpa. Mana ni? Oh, dia tak terkit. Dah terkit. Biar dia jumpa lah. Titik silangan. Alright. Dah dan lepas tu yang ni kita trimkan dia. Okey. Yang ni kita dah tak perlu lah. Dia tak perlu dah. Kalau tak perlu kita boleh buang. Ataupun kita jadikannya obstruction. Alright. Sebab takut nanti nak guna balik lah. Akan datang kan. Oh, ini kita trim lah. Trimkan dia. Dah dapat lah. Lepas tu cara yang sama. Lupa seperti mirror sekali dengan yang tadi. Tapi tak apalah. Select. Ataupun select biar dia kena. Oh, tak kena. Ikutlah. Macam mana nak select. Lepas tu klik mirror. Specify first point. So kita boleh. Tak perlu ambil garisan ke atas. Oh, saya dah hide kan. Tak perlu ambil yang ni pun boleh. Nak ambil yang ni pun boleh. Sama je sebab benda yang sama. Allah. Saya keliru dengan software lain. Dia banyak sangat software jadi pening. Okay, select mirror. Lepas tu kita ambil titik ni dan juga titik ni. Kita dapat lah. Erase no. Okay. Siap untuk latihan kita. Alright. Itu saja. Sekian.